الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. للنبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الله والذين وعلينا والحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Rawdatus Shalihin Kampung Kumbang, yang dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita kuliah Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, merupakan salah seorang pendakwah faraid, timbalan Presiden Doa Faraid Malaysia. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6 berkait tentang makna, masih lagi dalam bab ta'rif. Makna yang kedua dari segi istilah. Yang lepas kita dah masuk dalam makna faraid ataupun fardu dari segi luar. InsyaAllah malam ini kita akan masuk pada makna fardu dari segi istilah pada muka surat yang ke-6. Manakala makna fardu dari segi istilah ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Kalau lihat nota kaki di bawah, penulis akan berikan rujukan. Maknanya ta'rif ni daripada siapa? Yang memberi ta'rif tentang fardu ini dari segi istilah adalah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris adalah daripada Syekh Sulaiman bin Muhammad. Ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu mawaris. Antara nama lain selain daripada faraid, iaitu nama lainnya adalah mawaris, iaitu ilmu pewarisan dan ilmu tarikat. Dan setengah-setengah orang kita kalau di belah pantai timur panggil tarikah, maknanya pusaka.
Harta ni bila kita hidup kita panggil harta. Dia jadi pusaka bila mana? Kita mati. Bila kita mati ataupun pemilik harta mati, maka harta itu akan diberi istilah sebagai pusaka. Maknanya harta yang dimiliki oleh orang yang dah mati, maka dipusakai oleh waris-warisnya. Dan ilmu tarikah, iaitu ilmu harta pusaka. Perkataan mawarithun merupakan kata jamak, iaitu kata nama berbilang daripada perkataan mirathun dari sudut bahasa. Perkataan mirath mempunyai dua makna, iaitu yang pertama kekal, al-baqa'u, iaitu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala ialah al-warithu, iaitu yang kekal. Dan yang kedua, makna mirath adalah perpindahan. Apa yang berpindah? Perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada yang lain. Dalam istilah bahasa Arab dinamakan sebagai al-intiqal. Perpindahan hak, perpindahan milik harta. Yang mana tadi asalnya milik orang yang hidup, kemudian dimati, pindah kepada ahli warisnya. Peranan ilmu faraid. Muka surat yang ke-7. Terdapat 6 peranan ilmu faraid yang utama. Banyak sebenarnya peranannya, tetapi penulis meletakkan peranan yang utama ada 6. Yang pertama, mengenal pasti harta si mati merupakan harta pusaka. Ini cukup penting bagi saya dalam menentukan harta pusaka, sama ada ianya milik si mati, sama ada ianya termasuk atau tergolong dalam harta pusaka ataupun tidak. Kita kena tahu supaya kita tak tersalah mengambil hak orang lain. Walaupun milik si mati, tetapi dari sumber yang haram juga tak termasuk dalam harta pusaka. Memang dia punya hak dia, pemilikan dia, nama kereta tu nama dia, tetapi dia beli kereta tersebut dari hasil yang haram. Contoh, dia merompak atau mencuri, duit tu dibelikan kereta. Daripada harta yang tidak patuh syariah juga tak termasuk dalam harta pusaka. Jadi kita kena kenal pasti. Nanti kita akan masuk dalam bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harta pusaka dan bukan harta pusaka. Sebab ada di kalangan masyarakat kita masih keliru. Ada yang menganggap yang ni harta pusaka, so rupa-rupanya bukan. Yang ni bukan harta pusaka, rupa-rupanya ia harta pusaka. Jadi kita kena kenal pasti sama ada harta tersebut termasuk dalam harta pusaka ataupun tidak. Bila termasuk dalam harta pusaka, maka harta tersebut wajib difaraidkan. Bila tak termasuk dalam harta pusaka, maka dia tak terikat dengan hukum faraid. Yang kedua, peranan ilmu faraid memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka. Antara peranan lain supaya kita tahu apa tindakan kita sebagai waris bila orang tua kita meninggal dunia. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang wajib kita buat sebelum faraid. Ini pun kadang-kadang masyarakat kita salah faham bila berlaku kematian, dalam kepala dia harta. Dalam kepala dia pusaka, dalam kepala dia faraid. Itu yang pertama dalam benak fikiran dia. Hakikatnya kita sebagai waris ada perkara-perkara yang wajib kita dahulukan sebelum faraid. Kita akan masuk perincikan satu persatu nanti. Secara ringkasnya, bila berlaku kematian bukan terus faraid, tetapi apa yang perlu dilakukan? Urusan jenazah si mati dulu. Kalau melibatkan kos, daripada mandinya, kafannya, kebuminya, solatnya, melibatkan kos, maka ambil dari harta si mati. Tak ada kompromi, tak ada istilah aku tak setuju, Allah tak setuju guna harta arwah ayah untuk pengurusan jenazah. Tak ada. Itu kewajipan. Semua waris wajib guna harta si mati
untuk menguruskan jenazah. Melainkan ada yang menajuk, melainkan si mati ada takaful, ada khairat kematian ditanggung, maka ketika itu dah tak wajib lagi untuk ambil harta si mati. Ini dalam kes keadaan dia ni mati, dia tak ada carum khairat kematian, tak ada takaful, tak ada pampasan yang melibatkan pengurusan jenazah. Maka waris perkara utama bila berlaku kematian, ambil harta si mati, gunakan untuk pengurusan jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, hak-hak yang berkait tentang harta pusaka, seperti contoh gadaian. Kalau bisa kata semasa hidup si mati ini ada menggadai harta, sama ada di rahno ke atau di mana-mana, di bank ke, dicagarkan, yang ini kena selesaikan dahulu. Kena selesaikan dahulu kerana ini adalah perkara yang penting sebelum daripada faraid. Kemudian hutang si mati dengan hutang Allah. Hutang si mati kepada Allah. Hutang ada dua, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah apa dia? Seperti contoh dia tak puasa semasa hidupnya 5 tahun, uzur. Tak berdosa dia kerana tak mampu nak puasa, uzur. Tetapi dalam tempoh 5 tahun ni tadi dia catat, ini hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum faktubu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang maka tulis, catat. Hutang sesama manusia, hutang sesama dengan Allah juga kita kena catat. Buat satu buku hutang kita dengan Allah, antaranya puasa kita kalau tertinggal, supaya waris bila tahu kita berhutang dengan Allah, dia akan ambil harta kita untuk bayar apa? Fidyah. Biasa kita nampak, lihat masyarakat kita bila berlaku kematian ada beras diberikan kepada orang-orang yang datang hadir. Ini antara hutang kita dengan Allah. Hutang apa lagi dengan Allah? Badan haji kita. Waktu kita hidup kita mampu dari segi kewangan, tetapi kita belum ada rezeki dipanggil. Belum lagi sampai giliran. Nak tunggu giliran 2,300. Tahun 2,300 baru dapat panggilan. Jadi kita dah ada duit dah, simpan duit dalam tabung haji apa semua. Kita meninggal dunia, ini hutang kita dengan Allah. Waris wajib ambil dan buat badan haji. Dan syarat-syarat badan haji nanti kita akan masuk dalam bab itu. Mestilah orang yang dah pernah melakukan haji, baru dia boleh untuk membadalkan haji orang lain. Apalagi nazar si mati. Sebab itu kalau nazar ada, jangan malu-malu bercerita dengan orang, jangan malu-malu bercerita dengan anak-anak, dengan pasangan. Bagi tahu, kerana ini hutang kita dengan Allah. Catat, tulis. Nazar kita mungkin belum tertunai sewaktu kita hidup, belum berkemampuan, tetapi bila mati sahaja ada harta, wajib bayar dulu, kerana ini hutang kita dengan Allah. Contoh, kalaulah anak aku masuk universiti, aku bernazar nak sembelih seekor lembu, nak buat kenduri di surau. Contoh, masuk anaknya ke universiti, tetapi belum sempat dia nak melaksanakan nazar tadi, meninggal dunia, maka itu dikira sebagai hutang kepada Allah. Kemudian hutang sesama manusia, yang ini biasa. Yang ini biasa kita lihat, biasa lepas pengubumian, lepas solat jenazah, waris akan berucap, terima kasih tuan-tuan yang sudi hadir menguruskan jenazah, memberi penghormatan terakhir kepada arwah ayah saya selaku waris anak kepada arwah. Sekiranya arwah ada melakukan kesilapan, saya bagi pihak keluarga ingin memohon maaf. Sekiranya arwah ada berhutang, boleh berurusan dengan saya selaku warisnya. Ini biasa kita dengar. Ini hutang kita sesama manusia. Dan selesai hutang, apa lagi yang nak kena buat? Wasiat si mati jika ada, kalau ada, wajib waris laksanakan selagi mana mencukupi syarat sah dan rukun wasiat. Nanti kita akan masuk dalam bab terperinci berkait tentang wasiat. Asal wasiat ini hukumnya wajib, tetapi dimansuhkan dengan ayat-ayat faraid, maka hukum wasiat tidak lagi wajib tetapi menjadi sunat. Kita berwasiat hukumnya sunat, tetapi pelaksanaan wasiat tadi oleh waris kita hukumnya wajib. Jangan anggap, kita fikir wasiat sunat, jadi pelaksanaannya pun sunat. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Tak, hukumnya wajib.
Bahkan itu yang dahulu sebelum daripada faraid. Habis selesai wasiat, barulah urusan faraid, barulah bahagi kepada ahli waris. Ini yang kedua peranannya, supaya memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka. Ada juga kes berlaku, dia dah bagi siap-siap, lepas minggu datang orang tuntut hutang. Nak cekau mana duit? Duit dah habis belanja dah, anak-anak dah juli-juli dah, waris dah habis belanja dah, harta si mati. Lepas sebulan datang orang mengatakan arwah dulu ada berhutang dengan saya RM10,000. Mana nak ambil duit tu? Ini antara hikmah kenapa didahulukan bayar hutang sebelum daripada faraid. Catat, tulis. Yang ketiga, mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Ini juga penting, sebab kadang-kadang banyak berlaku masyarakat kita yang tak ada kaitan lebih sudu dari kuah. Dia tak ada kaitan pun, dia bukan ahli waris pun, tetapi suara dia, mulut dia, wah, dia nombor satu. Bagi cadangan tu, bagi cadangan hitam. Sebaiknya perbincangan isu atau hal faraid ini hanya diputuskan oleh ahli waris sahaja. Kita kena kenal pasti siapa dia ahli waris, siapa yang bukan ahli waris. Seperti contoh cucu ahli waris ke tidak? Ya. Tetapi cucu yang bagaimana yang dikatakan ahli waris? Cucu dari sebelah anak lelaki. Cucu daripada anak perempuan, waris ke tidak? Bukan. Kita panggil cucu. Bahasa Melayu kita cucu, tak kira cucu daripada anak kita ke, daripada anak saudara kita ke, kita panggil cucu juga. Dia panggil kita atuk. Tetapi dalam istilah bahasa Arab, setiap cucu, setiap ahli keluarga ada istilahnya tersendiri. Seperti contoh bintu ibin, anak lelaki daripada anak perempuan, bermakna cucu. Anak perempuan daripada anak lelaki, bintu ibin. Bintu maknanya anak perempuan daripada anak lelaki, cucu kita. Tetapi cucu yang dari jalur mana? Daripada anak lelaki. Ibnu ibin, anak lelaki dari anak lelaki. Istilah setiap satu waris tu ada istilahnya. Kita tak ada. Cucu-cucu semua. Kalau kata atuk-atuk semua, atuk belah mak atuk belah ibu atuk. Padahal ahli waris atuk sebelah bapa saja. Atuk sebelah ibu bukan ahli waris, tak dapat faraid. Kalau dia ada atuk, ayah tiada, ada atuk daripada sebelah ibu. Saya bagi gambaran. Ahli waris faraid. Ini si mati. Si mati, bila mati ini, dia ada bapa, dia ada ibu, dia ada datuk. Datuk ni mesti daripada sebelah bapa. Kalaulah ibu ni ada atuk, tapi atuk di sini tak dikira sebagai ahli waris. Jadi kita kena kenal pasti yang mana ahli waris, yang mana bukan ahli waris. Begitu juga cucu. Yang saya katakan tadi, cucu hanya daripada sebelah anak lelaki saja. Anak perempuan kita, ada anak dia, ada lelaki, ada perempuan. Yang ini bukan ahli waris, tapi kita panggil cucu juga. Istilah bahasa Arab, cucu perempuan dari anak lelaki. Yang ini bintu ibin, yang ini ibnu ibin. Yang anak lelaki ibnu, anak perempuan bint, anak perempuan. Jadi kita kenal-kenal pasti di kalangan ahli waris ini berapa orang semuanya? Ada 25 orang. 15 di kalangan lelaki dan 10 di kalangan perempuan. Bukan bermakna 25 orang ni dapat, tak. Dia kata, aku waris. Aku siapa? Aku ni pakcik sebelah bapa. Sebapa dengan bapa kau. Jauh sangat tu ni. Bapa saudara sebapa ni. Dia kata, aku ni waris harta si mati kerana aku bapa saudara daripada sebelah bapa kau. Kita nak kata apa? Nanti dulu, lihat dulu mana yang lebih dekat. Seandainya berkumpul ke 25 orang ni, 5 orang sahaja yang dapat faraid. Ini mati, dia meninggal dunia, dia ada pasangan, sama ada suami atau isteri. Dia ada bapa, dia ada ibu,
Dia ada anak lelaki dan dia ada anak perempuan. Berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ni sahaja yang dapat pusaka, dapat faraid. Walaupun yang ini ada bapa saudara sebapa ada, sebab seibu sebapa ada, saudara lelaki seibu sebapa ada, adik-beradik dengan si mati. Saudara lelaki sebapa ada, adik-beradik lelaki dengan si mati tetapi sebapa. Yang seibu pun ada lagi anak saudaranya, ada lagi cucunya, ada lagi cucu sebelah perempuan, ada datuk, ada nenek. Semua ni tak dapat bila ada 5 orang ni. 5 orang ni dia akan menghalang baki waris yang sedia ada. Habis tu bila dia orang dapat, ada step-step dia. Seperti contoh saudara lelaki seibu sebapa. Bila dia dapat, bila si mati tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki dan ke bawah, tak ada bapa, tak ada atuk dan ke atas, barulah dia dapat. Bukan bermakna aku adik-beradik si mati tu dapat, tak. Lihat dulu. Kerana ada waris yang lebih dekat dengan si mati yang boleh menghalang dia daripada mewarisi harta pusaka. Ini kita akan masuk lebih terperinci nanti dalam bab ashabul fardu, dalam bab waris-waris yang mendapat harta secara fardu. Kemudian yang ketiga, mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Okey tadi. Yang keempat, memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh waris yang lain. Kita kena tahu yang mana lebih dekat dengan si mati, yang mana lebih berhak mendapat faraid. Ada anak, ada cucu, maka cucu tak dapat sebab ada anak. Ada anak perempuan, ada cucu lelaki daripada anak lelaki, tetapi anak lelakinya dah meninggal dulu. Contoh, ini si mati, ada anak perempuan, anak lelaki dah mati dulu, tapi ada cucu lelaki, yang ini akan dapat. Bukan bermakna cucu, dia kata cucu dia tak dapat. Ada anak, cucu tak dapat. Tak semestinya. Lihat keadaan anak si mati, siapa yang ada, lelaki ke perempuan. Kalau anak lelaki yang ada, barulah cucu ni tak dapat. Sebab ada anak lelaki. Sebab tu orang dulu risau kalau tak ada anak lelaki. Bukan lagi risau apa, dia fikir harta aku nanti ke mana perginya, harta aku ni ke mana perginya. Aku suruh banyak harta. Salah ke kaya? Tak salah. Tapi gunakan kekayaan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, peranan ilmu faraid adalah menetapkan bahagian ahli waris yang berhak untuk menentukan dan menetapkan kau dapat, yang ni tak dapat. Dengan apa? Dengan ilmu. Bukan suka-suka kita kata kau tak dapat, yang ni dapat. Kenapa? Sebab ni dulu dijaga mak. Tak. Faraid ini tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, satu ilmu ataupun ketetapan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan dalam kuliah-kuliah faraid, prinsip faraid ini adalah bila kita mati, semua yang ada pada diri kita, termasuk badan kita, termasuk anggota kita, termasuk harta kita, masa kita hidup pun bukan milik kita sepenuhnya. Milik siapa? Milik Allah. Allah bagi pinjam je. Sebab tu akhirat nanti Allah tanya balik. Sebab bagi pinjam. Kita mati, kembali kepada siapa? Allah balik. Dan bila dapat kepada waris? Bila Allah tentukan langsung bagi suami sekian-sekian, bagi isteri sekian-sekian, bagi ayah, bagi ibu. Allah yang langsung bagi. Dan dalam bab pembahagian faraid ini tak ada khilaf di kalangan ulama. Contoh bahagian bapa 1/6. Bahagian bapa ada keadaan asabah. 2 keadaan ini, 3 keadaan asabah dan 1/6. 3 keadaan bapa ni tak ada khilaf di kalangan ulama, semua sepakat ijma'. Kerana dah jelas dalam ayat Al-Quran menerangkan tentang pembahagian faraid bagi bapa sekian-sekian, keadaannya sekian-sekian. Bagi suami 2 keadaan, 1/2, 1/4. Bila mana si mati, arwah isterinya tak ada anak, suami dapat 1/2. Ada anak 1/4. Tak ada khilaf ulama. Semua ijma' dan ittifaq ulama pembahagian faraid ini beginilah sekian-sekian kiraannya. Beginilah ketetapannya.
Sebab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada para imam fuqaha berbeza pendapat. Bahkan dalam hukum pembahagian faraid, penentuan yang dikatakan wajib itu adalah wajib tentu, bukan wajib bahagi. Bila kata wajib tentu ni, bermakna kita kena tahu bahagian ahli waris dapat berapa setiap seorang mengikut faraid. Soal dia nak bahagi ikut faraid ataupun tidak terpulang pada waris. Dia nak muafakat, nak bagi sama rata, silakan. Kena tahu dulu. Sebab wajib tentukan, supaya tidak ada penyesalan, supaya tahu bahagian masing-masing. Daripada banyak nak bagi sama rata, jadi berkurang ni. Elok-elok dapat 2 juta, dapat 1 juta je. Sebab apa? Bagi sama rata dengan adik-beradik yang lain. Dia kena tahu asalnya aku dapat 2 juta, tapi sebab nak bagi sama rata, jadi 1 juta. 1 juta lagi bagi dekat adik-beradik supaya semua dapat sama 1 juta, 1 juta, 1 juta semua. Hukumnya harus boleh. Dengan syarat kena masuk dulu, tentukan dulu berapa kiraan faraid. Nak kata sebab tak, ini perintah Allah. Tetapi hikmahnya di sebalik perintah Allah itu, contohlah kalau tuan-tuan dapat harta pusaka. Dulu tak tahu dapat ikut faraid dapat banyak mana. Dah 20 tahun barulah tahu cerita-cerita dengan kawan. Mat, kau dapat harta pusaka banyak mana? Kami 4 orang adik-beradik, 2 lelaki 2 perempuan, masing-masing dapat seekar tanah. Tak ikut faraid, kami terus bagi sama rata. Tahu tak bahagian kau ikut faraid berapa? Tak tahu. Macamnya aku kirakan. Kira-kira sepatutnya kalau ikut faraid kau dapat seekar setengah. Agak-agak apa reaksi mat pada masa tu? Kalau dulu aku tahu, timbul penyesalan. Sebab tu hikmah nak bagi sama rata, nak muafakat. Tak nak sekalipun, aku tak nak semua harta ni. Dia kena tahu dulu. Sekurang-kurang dia kena tahu. Kerana tahu itu wajib. Perintah Allah tetapkan. Bila tahu baru timbul rasa redha ataupun rela untuk serahkan hak dia kepada orang lain. Asal-asal bila cerita tak apalah, aku tak nak lah. Tak apa, aku tak nak, aku dah senang. Bila kira-kira kau punya 1 juta, separuh dah lah aku bagi. Aku nak separuh. Buka mata. Buka mata, baru berlaku mata. Kena tahu dahulu bahagian masing-masing, baru timbul perasaan redha untuk menyerah hak dia kepada waris yang lain. Dan misal kata dah ikut faraid, tiba-tiba 4 orang ni tadi, 2 lelaki 2 perempuan, seorang lelaki tak setuju. Aku tak nak ikut faraid, aku tak nak ikut bagi sama rata, aku nak bahagian aku mengikut faraid. Yang lagi 3 ni haram kata dia tamak. Tak boleh kata dia tamak. Tamak ni apa dia? Ambil hak orang, masuk bukit sendiri. Sedangkan yang seorang ni ambil hak orang lain tak? Dia mengambil hak dia yang Allah dah tetapkan. Fariidatan min Allah. Ketetapan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tetapkan bahagian dia sekian-sekian. Lizakari mithlu hazil unsayain. Bahagian lelaki 2, bahagian perempuan 1. Dia tak nak ikut sama rata, aku nak bahagian aku ikut faraid. Wajib yang 3 bagi bahagian dia mengikut faraid. Maka yang 3 tadi nak setuju, silakan. Silakan. Cuma dalam bab pusaka ini, antara hikmah adalah untuk mengeratkan silaturahim. Kita beruntung tuan-tuan, bila kita dapat pusaka tanpa ada usaha sedikit pun kita dapat harta. Dengan sebab kematian orang tua kita jadi berharta. Jadi jadikan harta tadi sebagai pengikat silaturahim antara kita dengan adik-beradik yang lain, dengan waris-waris yang lain. Yang terbaiknya kalau misal kata yang lelaki ni ada pendapatan tetapnya, senang dah hidupnya, dah ada dah tanah, dah ada rumah, dah ada cukup makan pakainya, adik perempuannya kesian, asnaf, ibu tunggal pula tu. Kalau ikut faraid dia dapat 2, adiknya dapat 1, nisbah. Tetapi bila melihat keadaan adik ni tadi susah, diberikan kepada adiknya supaya sama rata. Itulah terbaik. Kerana hikmah pusaka ini untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Tetapi banyak yang berlaku pusaka ni menjadi sebab hubungan keluarga jadi retak. Masa mak ayah ada, okey,
senyum sampai ke pipi, macam tak ada apa-apa, tak pernah gaduh. Bila mak ayah tak ada, dengan sebab harta sahaja dah berpisah, dah tak tegur satu. Bertahun-tahun tak jumpa dengan sebab harta. Na'udzubillah min dzalik. Pusaka bila buang es kat tengahnya jadi apa? Harta puaka. Sebab itu matlamat tadi tak sampai, hadaf tadi tak sampai. Harta yang Allah kurniakan kepada kita sebagai waris tak dapat untuk mengeratkan hubungan kita dengan keluarga. Kemudian yang keenam, menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Tujuan ilmu faraid, saya masuk nanti, cuma saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan fail peribadi faraid. Sebaiknya di kalangan kita siapkan, sediakan satu fail faraid. Sekalipun harta kita hanya satu buah motosikal cabuk, sekalipun begitu, sebaiknya kita rancang harta kita supaya apa, mudah urusan-urusan di pihak waris bila kita dah mati nanti. Jadi sediakan fail-fail peribadi kita berkait tentang faraid. Setiap orang mesti ada fail faraid peribadi masing-masing. Ianya bertujuan agar waris tahu apa yang perlu diuruskan dari harta peninggalan si mati. Lebih-lebih lagi sekiranya harta tersebut hendak digunakan untuk melangsaikan hutang si mati, iaitu kita lah. Kita tahu kita ada hutang, maka buat satu fail peribadi berkait tentang harta kita. Catat kita punya hutang kita, kira-kira kita masukkan dalam fail tersebut, supaya mudah waris kita nanti rujuk fail tersebut, kita mati dan mudah. Jikalau dokumen tak lengkap, ianya akan menyukarkan urusan waris untuk menguruskannya. Dan paling kita bimbang kalau waris dah give up. Give up ni maknanya apa? Putus asa dah. Tuan-tuan, urusan pusaka ini rumit sangat-sangat. Tapi bagi yang tahu proses, rumit tu penat je lah, tapi tahu proses, insya-Allah mudah. Kita ni bila kita mati, saya mati, bila mati kita akan buat pengesahan di balai polis. Atau kalau mati seseorang itu di hospital, maka pihak hospital akan rekodkan, keluarkan satu laporan mengatakan saya dah mati. Bila dah ada report, dia akan link dengan pihak BNN, Bank Negara Malaysia. Segala akaun kita akan dibekukan. Stop. Walaupun dalam tu ada 1 juta, 2 juta. Waris boleh keluar tak? Tak boleh keluar. Melainkan nak keluar sebelum buat report. Sanggup ke pagi suami meninggal, ambil kad ATM dulu, pergi bank dulu cucuk. Sebab takut nanti kena beku ni. Cucuk dulu, keluarkan semua, okay, barulah hantar pergi hospital, buat report, panggil orang masjid untuk menguruskan jenazah. Tak lalu. Saya rasa tak ada orang macam tu. Tapi kalau nak buat, satu kesalahan. Kalau dibuat begitu, menjadi satu kesalahan. Dalam report kematian si mati, tarikh sekian, waktu sekian-sekian. Tengok-tengok dalam rekod sistem bank, oh ada orang cucuk duit. Tadi dah dikeluarkan oleh Kantoi dah. Satu kesalahan dari segi akta, seseorang yang mengeluarkan duit orang yang lain, sama ada orang tu masih hidup ataupun mati. Mati apatah lagi. Satu kesalahan dikira jenayah. Jadi bila mati sahaja, apa yang nak kena buat? Kumpullah di kalangan ahli waris ini, lantik seorang pentadbir. Pentadbir ini bukannya rasmi, pentadbir di kalangan ahli keluarga. Contoh ada 3 orang anak, 2 perempuan, seorang lelaki. Ambil yang lelaki ni, lantik dia sebagai pentadbir bagi pihak keluarga untuk menguruskan harta pusaka si mati. Bila kita dah ada fail, mudah bagi waris nak kenal pasti apa harta arwah ni ada. Oh, ada salinan geran tanah ini, salinan geran tanah yang kedua, salinan geran kereta, salinan geran motosikal, buku akaun, oh dalam ni banyaknya sekian. Waris dah tahu, maka dia kena buat permohonan. Di mana? 3 tempat. Sama ada di Amanah Raya Berhad, ataupun Pejabat Pusaka Kecil, ataupun Mahkamah Tinggi Sipil. Tapi kebiasaan kita berurusan di mana? Pejabat Pusaka Kecil. Bagi harta yang aset alih, seperti contoh duit, saham,
kenderaan, dia termasuk dalam harta alih. Yang kurang nilainya 600,000, urusannya di amanah raya. Dia tak ada tanah, tak ada rumah, cuma ada aset alih saja. Kereta, motor, duit, saham dalam akaun, maka kurang daripada 600,000, urusan pusaka si mati ini di mana? Amanah raya. Kalau ada tanah, ada saja tanah walaupun jumlahnya kurang daripada 600,000, sebab tanah termasuk harta tidak alih. Tanah ke, rumah ke, atas nama si mati, urusannya mesti di pejabat pusaka kecil. Dan limit tidak lebih daripada 2 juta. Nilai daripada harta si mati ini tadi tidak melebihi 2 juta. Lebih 2 juta, kat mana urusan? Mahkamah Tinggi Sivil. Cuma sekarang dalam proses pindaan daripada 2 juta kepada 5 juta. Sebab orang Malaysia dah kaya-kaya, dah banyak harta. Mati je, lebih 2 juta. Mati je, lebih 2 juta. Jadi dalam proses pindaan, nilai tersebut untuk pejabat pusaka kecil tidak melebihi 5 juta sekarang ni. Cuma belum kuat kuasa. Dalam proses pindaan, tapi belum kuat kuasa, masih lagi terpakai 2 juta. Lebih 2 juta kena di Mahkamah Tinggi Sivil. Urusan di Mahkamah Tinggi Sivil bukan nak kata susah, senang tapi duit. Sebab nak kena lantik peguam. Tak boleh buat sendiri, mesti kena lantik peguam. Berurusan di Mahkamah Tinggi Sivil, Mahkamah Tinggi. Kalau di pejabat pusaka, kita boleh lantik wasi ataupun pentadbir ataupun kita uruskan sendiri, boleh, tak ada masalah. Dan kalau kita tahu proses, mudah je. Jadi pentadbir yang kita lantik di kalangan keluarga, daftarkan. Sekarang dah boleh daftar online. Daftarkan, kena senaraikan harta si mati, aset-aset si mati, kemudian submit, bagi tahu waris-waris, tunggu dalam tempoh sekitar 2 bulan akan dapat panggilan untuk bicara kuasa. Barulah waris-waris yang terlibat datang ke pejabat pusaka kecil untuk bicara kuasa. Bila dah bicara kuasa, ada proses melantik pemegang kuasa untuk menguruskan keluaran duit-duit yang dalam bank ni tadi. Tak ada surat tu, lantikan tadi, surat kuasa tu, tak boleh nak keluarkan duit semati ni. Yang dalam bank, yang dalam tabung haji, dalam KWSP tabung haji, kita ada penama. Kita boleh letak penama. Tapi dalam akaun bank tak ada. Cuma setengah-setengah akaun, setengah-setengah bank, dia boleh keluarkan sedikit saja. Untuk pengurusan jenazah, kita bagi tahu contoh, arwah ayah mati semalam. Hari ni kita pergi bank, kita bawa surat pengesahan daripada pihak hospital yang menunjukkan ayah kita ni mati, dah selesai ke bumi pagi tadi, nak keluarkan sedikit amount di bank A contoh. Jadi setiap bank berbeza-beza. Ada yang bagi keluar 2,000, ada yang bagi keluar 3,000, mengikut pada bank yang kita berurusan. Nak keluar semua tak boleh, kena ada surat kuasa. Siapa yang keluarkan surat kuasa? 3 pihak ni lah. Amanah Raya Berhad, pejabat pusaka kecil dengan Mahkamah Tinggi, berdasarkan pada jumlah aset semati tadi. Jikalau dokumen tidak lengkap, ianya akan menyukarkan urusan waris untuk menguruskannya. Dan paling kita bimbang kalau waris dah give up. Give up maknanya putus asa dah. Pergi 3 kali tak selesai-selesai, malah dah nak uruskan. Lalu duit dalam akaun tak boleh dikeluarkan. Itu yang jadi beku. Sekarang tuan-tuan, lebih 70 bilion harta umat Islam dibekukan. Sebab apa? Sebab kita, masyarakat kita kurang cakna dalam urusan pusaka. Berlengah-lengah, berlaku kematian, persepsi kita kubur merah lagi, jangan cerita tentang harta. Berlaku kematian mak kita, ayah kita ada lagi, baru nak buka mulut dengan ayah, ya tanah mak tu abah hidup lagi. Ni persepsi masyarakat kita salah faham dalam pengurusan pusaka, bagi dia sensitif perkara tersebut. Sedangkan dalam Islam kita dituntut untuk uruskan segera. Berlaku kematian, kalau boleh malam tu dah selesai ke bumi, dah selesai buat tahlil, malam tu kumpul dengan waris-waris. Sebab itulah waktu yang biasanya waris-waris semua ada pada hari kematian tu. Nak tunggu sebulan lagi kumpul semua ahli waris yang terlibat, susah dah. Bulan depan aku tak dapat balik lah, kita bincang hari lain dah. Tunda sampai bertahun-tahun. Akhirnya berlaku kematian waris yang lain. Berlaku kematian berlapis. Dalam istilah faraid diberi nama munasahat, kematian berlapis-lapis. Lagi susah nak urus.
Kena kira daripada satu persatu kematian. Kematian pertama siapa warisnya, setiap seorang dapat berapa. Kematian kedua ada warisnya lagi, berapa setiap seorang waris, berapa bahagian. Kematian ketiga sampailah kematian yang ke berbelas-belas contoh. Barulah boleh diuruskan tanah yang sekeping ni tadi. Kita nak bahagi yang sekeping ni, nama arwah atuk, tetapi ada 7 kematian berlapis. Kena cerita satu-satu, buat kira-kira, barulah boleh dipecahkan kepada waris yang terakhir di setiap kematian tadi. Susah ke senang? Susah. Kawan-kawan saya di Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, mereka menguruskan perkara-perkara sebegini. Ada tu sampai 20 lebih kematian berlapis. 20 lebih. Tanah tu, dan hari ini kalau tuan-tuan nak tahulah, lebih 1 juta geran tanah yang dimiliki oleh umat Islam bukan atas nama mereka, tetapi atas nama orang yang dah mati. Faham maksud saya? Ada tanah, ada. Siapa nama tanah? Arwah ayah. Ada tanah, ada. Siapa nama kat geran? Nama arwah tu, nama arwah nenek, nama arwah moyang dulu-dulu. Tak diuruskan. Memang kita ada manfaat, tetapi nak jual tak boleh. Cuma boleh pusaka. Itu pun pusaka dari segi mulut, bukan hitam putih, bukan atas geran tu. Nak tukar atas geran, kena buat proses tadi. Satu persatu kena kira kematian pertama sampai kematian yang ke-20 lebih tadi. Kawan-kawan saya kira kertas kiraan tu daripada hujung dinding sampai hujung dinding tu, diorang tarik. Kematian pertama, kematian kedua, nak kira balik satu persatu. Bukan perkara yang mudah. Jadi jangan ambil ringan dalam urusan pusaka. Buang jauh-jauh persepsi. Kubur Merah lagi sibuk cerita tentang pusaka. Tak, kita bukan cerita tentang harta. Kita cerita tentang ini perintah Allah. Kita cerita tentang ini perintah Allah dan hak ahli waris. Bila kata hak ahli waris, ada di kalangan waris yang anak yatim, ada di kalangan waris yang ibu tunggal. Kita halang hak dia dapat masa tu. Dia tangguh, menzalimi dia, berdosa kita. Ini pun satu masalah. Ada waris yang tak nak bagi kerjasama, minta IC photostat pun tak bagi. Padahal nak menyelesaikan harta bahagian dia ni, tetapi dia tak nak bagi kerjasama, minta salinan IC pun tak nak. Berdosa dia, menzalimi waris-waris yang lain. Boleh jadi di kalangan waris-waris yang lain ada anak yatim, ada ibu tunggal, ada yang memerlukan harta ni tadi untuk hidup, kelangsungan hidup dia, tetapi terhalang disebabkan sikap yang seorang ni tadi, tak nak bagi kerjasama. Jadi jom kita tengok apa dokumen yang perlu kita lengkapkan dalam fail ini. Yang pertama, salinan IC waris. Kena kenal pasti waris kita, siapa yang kita ada. Ayah, kalau ayah ada, masukkan salinan IC ayah. Kalau ibu ada, masukkan salinan IC ibu. Kalau pasangan kita ada 3 orang isteri, 3 salinan IC kena masukkan dalam fail tersebut. Anak lelaki 3 orang, masukkan salinan IC mereka. Anak perempuan masukkan. Ada 5 ini, adik-beradik jangan masuk lagi. Adik-beradik, pakcik, anak saudara, sepupu dia tak akan masuk. Sebab itu bukan lagi ahli waris. 5 ini tadi kalau ada, simpan IC mereka, masukkan dalam fail faraid peribadi kita. Contoh, si mati mempunyai anak laki-laki, maka dalam situasi ini adik-beradik si mati tidak layak menerima harta tinggalan si mati kerana fungsi anak lelaki menghalang mereka daripada mendapat pusaka. Ada anak lelaki, bermakna adik-beradik dah tak dapat lagi dah. Jadi kita akan masuk dalam bab al-hajbu, bab penghalang. Ada penghalang yang hirman, ada penghalang yang nuksan. Hirman ni tak dapat langsung. Ada anak lelaki si mati, adik-beradik si lelaki, adik-beradik lelaki atau perempuan si mati dah tak dapat. Hirman, nuksan. Al-hajbu hirman, tak dapat langsung. Ada al-hajbu nuksan, asal banyak. Suami dapat 1/2, tapi si mati ni ada anak, maka suami dapat 1/4. Hijab juga terhalang, tetapi daripada banyak jadi sedikit. Yang kedua, salinan dokumen harta seperti geran tanah, geran kenderaan, geran rumah, kereta, perjanjian jual beli. Banyak berlaku kes yang mana si mati meninggalkan tanah berkeping-keping dan dalam masa yang sama mempunyai hutang yang banyak. Tapi aset tersebut tidak dicairkan untuk membayar hutang si mati kerana waris tak pernah tahu pun si mati mempunyai tanah tersebut. Sebab itulah sekali-sekala kena cerita juga jelas-jelas kepada waris akan harta yang kita miliki. Ini bila berlaku? Bila geran kongsi. Kebanyakannya begitu. Geran kongsi. Satu geran besar. Dalam tu ada 26, 30 nama. Yang original satu je. Kadang-kadang ada setengah-setengah tempat dia buat setahun yang ni pegang. Tahun depan yang tu pegang.
Kalau ketiga yang ni pula pegang. Ambil salinannya. Sebab dekat situ ada tercatat nama kita. Masukkan, kerana itu termasuk dalam harta pusaka. Yang ketiga, salinan penyata bank kewangan. Salinan penyata bank. Sekarang dah mudah. Kalau susah-susah nak masukkan salinan penyata, masukkan kita punya username dan juga password. Tapi jangan sampai orang-orang tahu. Habis dia keluarkan, dia transfer ke dalam akaun dia nanti, duit-duit kita. Jadi dekat situ kita boleh download dah kita punya bank statement. Berapa baki terakhir yang ada dalam akaun kita, akaun A, akaun B, akaun C dan sebagainya. Kalau tiada salinan penyata ini, bank tak akan benarkan waris untuk keluarkan duit si mati, melainkan setelah keluar surat perintah daripada pejabat pusaka kecil. Ini saya cerita tadi. Kalau misalkan tak ada penyata bank tadi, waris kena melalui proses untuk permohonan di pusaka kecil. Untuk proses panggil bicara kuasa, kemudian tunggu lagi proses pelantikan kuasa siapa yang berhak di kalangan ahli waris, maka barulah boleh keluarkan duit dari bank tadi. Yang keempat, salinan harta-harta berkenaan, seperti contoh takaful perlindungan peribadi. Sekarang kita dah ada banyak jenis-jenis polisi takaful. Bayar sebulan RM80, bila mati isteri akan dapat RM300,000. Contoh, kita carung, isteri kita carung sebulan RM100, bila dia meninggal dunia suami akan dapat RM400,000. Contoh. Ini polisi-polisi ini simpan, masukkan dalam fail salinannya. Begitu juga dengan saham-saham, ataupun kalau kita beli rumah, kebanyakannya dia ada insurans, sama ada MRRT ataupun satu lagi apa, saya lupa istilahnya, MRT3. Dua tu insurans. Bila mana kita mati, saya pembeli rumah, hutang 35 tahun, kemudian belum sampai tempoh habis bayar hutang, saya meninggal dunia, insurans ni akan cover kepada bank. Jadi nama tadi boleh terus pindah milik kepada waris. Jadi simpan salinan-salinan ni, masukkan dalam fail tersebut. Kemudian yang kelima, senarai hutang-hutang. Dua jenis hutang dengan Allah. Seperti contoh badal haji, kalau kita belum buat haji lagi, zakat yang tertunggak, fidyah puasa, nazar dan lain-lain. Hutang dengan manusia, hutang rumah, hutang kereta, personal loan, kad kredit, hutang dengan kawan, catat semua. Catat semua. Ayat Al-Quran paling panjang dalam Al-Quran. Satu muka surat. Satu ayat, satu muka surat. Satu muka surat, satu ayat je. Ayat berkaitan tentang apa? Hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum faktubuh. Wahai orang yang beriman, bila kamu berhutang, meminjam duit, faktubuh, maka tulis, catat dengan siapa kita berhutang, berapa jumlahnya. Kalau ada perjanjian, masukkan sekali perjanjian bayar setiap bulan berapa, dengan tempoh berapa bulan nak kena selesaikan. Semua tu kena direkodkan dan disimpan, masukkan dalam fail. Hutang mas kahwin, kalau ada lah. Dulu-dulu kan saya terima nikahnya si Fulan lah, binti si Fulan dengan mas kahwin RM300. Hutang. Sah tak? Sah. Sebab akadnya hutang, tapi dikira tak? Masukkan juga. Cuma sekarang dah tak ada lagi dah hutang. Kebanyakannya tu tunai. Kalau ada lagi memang real lah. Sah tak pernikahan? Sah. Cuma jadi viral lah nanti. RM300 pun tak mampu nak bayar. Kita di Selangor RM300, tapi tak wajib 300. Kalau mas kahwin sebentuk cincin pun dah boleh. Mas kahwin senaskah Quran pun dah sah, selagi mana pasangan tu terima, setuju. Kemudian saman kalau ada, ini juga termasuk. Saman kalau ada, ataupun cukai yang masih lagi tertangguh, masukkan juga. Ini antara hutang kita. Wajib tak bayar? Wajib. Hutang dengan kerajaan juga wajib, termasuk dalam hutang. Bil-bil utility yang tertunggak, elektrik, air, internet, SO, penapis air dan lain-lain. Jika sekiranya kita ada berhutang dengan sahabat kita suatu jumlah yang agak banyak, maka seeloknya kita masukkan nombor telefon sahabat kita dan juga nombor telefon warisnya sekali. Semulitnya begitu. Kita buat rekod catatan berhutang dengan Pak Mansur RM30,000. Pak Mansur ni, waris siapa Pak Mansur ni? Ramai kat kampung nama Mansur ni, Haji Mansur, Wak Mansur. Yang mana satu, catat bagi nombor telefon. Ataupun sekurang-kurangnya bagi gambaran. Pak Mansur Jalan Pacitan, contoh. Pak Mansur Jalan Haji Saleh, contoh. Jadi barulah waris dapat tangkap, oh Pak Mansur ni. Bukan apa, sekadar langkah-langkah berjaga-jaga. Andai kata ditakdirkan kita dan sahabat kita mati serentak,
Dua-dua mati serentak. Kita berhutang dengan dia, masuk dalam kereta, bawa kereta sama-sama nak pergi ngetek, meninggal insiden, na'udzubillah min dzalik, mati serentak. Mudah waris kita nak terus berhubung dengan waris pemiutang untuk bantu langsaikan hutang tersebut. Kemudian buat pesanan kepada waris. Contoh wasiat, kalau nak buat wasiat lah, hukumnya sunat tetapi pelaksanaannya wajib. Wasiat ni kalau bolehnya ada bertulis. Wajib ke bertulis? Tak wajib. Rukun wasiat tak ada tulis. Cukup rukun wasiat, orang yang berwasiat, orang yang terima wasiat, kemudian harta wasiat dan juga sirah. Sirah ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab ni, qabul ni bagi individu wajib ada dalam mazhab Syafi'i. Qabul wasiat mesti ada bagi pihak penerima. Kalau individu, tetapi kalau umum tak wajib ada akad sirah qabul. Cukup ijab, maknanya orang ini berhajat nak mewasiatkan tanah kepada pihak masjid. Masjid individu ke? Tidak. Orang ini nak berwasiat nak bagi RM10,000 kepada alim ulama. Siapa? Tak ditentukan. Ini yang kita akan masuk dalam bab wasiat. Antara ciri-ciri penerima wasiat mesti ditentukan. Kalau tak ditentukan, maka wasiat tadi tak wajib untuk ditunaikan, tak sah. Kita akan masuk nanti. Yang ketujuh, struktur faraid peribadi. Lakarkan siap-siap supaya waris tahu dan faham bahagian masing-masing dan mudah-mudahan tidak bertelaga. Kita tahu, sama ada tahu kita dengan sebab belajar ataupun kita tanya pada orang yang lebih tahu. Ustaz, saya nak tanya, kalau saya mati, saya ada waris sekian. Siapa yang dapat dan setiap seorang mereka dapat berapa? Kira-kira kan? Buat photostat, masuk dalam file. Supaya waris tahu dah, oh ayah dah buat dah macam ni. Yang ikut faraid, Alung dapat banyak ni, mak dapat banyak ni, Angah dapat banyak ni, yang bongsu dapat banyak ni, yang perempuan, yang lelaki dapat banyak ni. Sebab dah dibuat. Tujuan lain supaya waris tidak termakan harta waris yang lain dengan jalan yang batil. Semoga bermanfaat. Dan ini juga antara hadaf utama kenapa kita kena tahu dan tentukan faraid, supaya mengelakkan daripada kita terjerumus dalam memakan harta secara batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Dan lebih kita takut lagi, kita termakan harta anak yatim. Bahagian anak yatim, anak kepada si mati yang masih bawah umur, tetapi kita tak tentukan, kita ambil, kita makan hartanya. Na'udzubillah min dzalik, lebih besar dan lebih berat dosanya memakan harta secara batil. Allahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan masuk dalam bab tujuan ilmu faraid pada muka surat yang ke-7. Ada satu atau dua soalan sebelum kita berhenti. Tadi ada menyebut hutang dengan Allah. Satu daripadanya ada macam zakat dia. Satu daripadanya Zakat. Ya, zakat, okey. Itu mana Allah. Dan yang satu lagi, kalau ada terhutang solat yang belum dapat dibayar, macam mana? Solat yang tak diqadakkan Ia belum dikodokkan semasa hidup kerana keuzuran. kerana keuzuran. Ya. Okey, kita akan lihat dalam perbahasan ulama berkait tentang solat. Bisa kata solat tadi si mati ini 2 tahun terlantar tak mampu nak solat. Sebenarnya mampu. Solat ni tak ada excuse. Maksud excuse ni tak ada kompromi. Kalau misalkan kata dia sedar, dia wajib solat. Sekalipun dia dalam keadaan lumpuh. Siapa yang kena wudukan? Waris. Wajib. Kalau tak ada waris, dia kena keluarkan duit dia, upah orang untuk wudukan dia. Ketika itu belanja duit untuk membayar upah memudukkan dia untuk solat, jadi wajib. Perkara wajib. Melainkan dia memang dah tak, kita kata dia tak semayang lah, nak kata tak semayang 2 tahun, tapi dari segi kewajipan wajib solat walaupun dalam keadaan uzur. Macam mana pun solat tetap wajib. Adakah wajib qada? Wajib bagi
orang tersebut ketika dia hidup. Kalau dia dah mati, adakah waris kena bayar setengah amount untuk menggantikan solat yang tinggal? Tak. Solat bukan macam puasa. Puasa wajib bayar. Makna dalam arti kata lain fidyah. Tetapi solat tak. Dan bahkan waris pun tak boleh gantikan aku semayang qada untuk ayah, tak boleh. Kita yang kena bayar sewaktu kita hidup. Mampu tak mampu, Allah Maha mengetahui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ni dulu nak kata jahat, tak adalah jahat, cuma nakal. Daripada muda akil balik 15 tahun sampailah umur 45 tahun tak pernah sembahyang. 45 tahun ni baru nak berhijrah, baru nak sembahyang. Jadi kata ustaz-ustaz wajib qada, maka kena qada. Adakah 24 jam nak kena solat? Tak, ikut kemampuan kita. Yang biasa ulama-ulama, ustaz-ustaz bagi tips. Ini bukan mesti, tetapi tips untuk kita nak qada balik solat-solat kita. Kita sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib qada maghrib. Sembahyang isyak, kita ada wuduk lagi, qada isyak. Sembahyang asar pun begitu, qada asar. Walaupun selepas asar, waktu yang diharamkan sembahyang qada tak termasuk dalam solat yang dilarang. Lepas subuh, lepas asar kan waktu yang tak boleh sembahyang, diharamkan. Tetapi bagi solat yang qada wajib, qada fardu boleh untuk kita laksanakan. Solat subuh kalau tertinggal, sampai bila nak buat ustaz? Kalau misalnya kata dah tak ingat dah berapa tahun dah yang tertinggal ni, berapa waktu nak ganti ni, sampai bila nak catat tak mampu, beribu-ribu waktu. Buat selagi mana kita rasa belum berpuas hati. Kita rasa belum puas lagi, ada lagi ni, Allah akan bagi petunjuk kat kita. Kalau betul kita ikhlas nak berubah, nak bertaubat, Allah akan bagi jalan. Allah akan bagi petunjuk hint kat kita. Kita rasa belum puas lagi, bermakna ada lagi hutang, buat lagi. Tak dapat 10 waktu, sembahyang maghrib 3 rakaat, lepas tu sembahyang maghrib qada 5 kali. Tak mampu 5 kali, buat 4 kali. Tak mampu 4 kali, buat 3 kali. Tak mampu buat 2 kali, sekali pun jadilah. Yang penting ada usaha untuk kita ganti balik, qada balik. Dalam mazhab Syafi'i wajib kita qada balik semuanya. Jadi menjawab soalan tadi, tak wajib untuk bayarkan. Hanya puasa sahaja ada fidyah. Sembahyang tak ada fidyah. Allahu a'lam. Terima kasih. Satu lagi lah sebelum tu. Ya. Masalah fidyah tadi, Mhm. kalau dah 5 tahun tak puasa, fidyahnya beranak ke tidak Ustaz? Okey. Jawatan Allahumma salli ala Muhammad. Mesyuarat jawatan kuasa Mufti Negeri Selangor. Kita kata fatwa Negeri Selangor yang kita pakai sebab kita berada di Selangor. Hutang fidyah yang 2 tahun lepas, walaupun dalam kitab-kitab fiqh kena gandakan, tetapi Mufti dah keluarkan fatwa, jawatan kuasa dah keluarkan fatwa, tak wajib ganda. Jadi memadai, contoh 5 tahun orang tu tertinggal puasa, setahun 30 hari kalikan dengan 5, 150 hari kalikan dengan berapa fidyah semasa. Tahun lepas tak silap RM2 satu hari. Kita kena rujuk dengan pihak berautoriti Lembaga Zakat Selangor. Biasa setiap tahun tu kadang sama, kadang berbeza mengikut pada harga makan asasi beras kita. Ni beras makin mahal, kemungkinan besar fidyah pun makin mahal. Fitrah pun insya-Allah tahun depan kemungkinan fitrah kita pun akan bertambah. Kalau sekarang ni RM7, mungkin RM7.5 atau RM8 sebab harga beras dah mahal sekarang ni. Bergantung pada harga. Tetapi kalau nak bayar secara berganda, itu afdal kerana keluar daripada khilaf. Cuma fatwa mengeluarkan tak wajib di Selangor. Di negeri lain Allah Alam saya tak pasti, kena rujuk pada fatwa-fatwa negeri yang berkaitan. Allah Alam. Allah Alam. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang pada hari bulan ini 19. Betul ya? Hari Selasa minggu ketiga 19. Kita buat sebulan 2 kali, InsyaAllah. Okay, sekadar itu saja. Yang baik datang daripada Allah dan kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun.
anda yang terkesan bahasa, terkurus hadir tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dan kita sebagai kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلينا التعويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.